Salam bahagia, kita bersama di Ruang Bicara dan tentunya jangan terkejut kita bersiaran lebih awal seperti waktu-waktu biasa kerana kita ada topik yang cukup penting sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan tetamu-tetamu di Ruang Bicara ini. Baik, topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah Titah Agong Amanat Dijunjung. Dan ini merupakan satu topik yang cukup menarik sebenarnya kerana kita faham dan kita dah pun tahu bahawa tidak ada peristiharan darurat dan sementara itu ahli-ahli politik juga telah pun dititahkan oleh Seri Paduka Baginda Yang Bertuan Agong supaya tidak lagi bermain politiking dengan begitu berleluasa kerana yang penting sekarang ini tumpuan kita ialah untuk mengatasi wabak ataupun pandemik COVID-19. Baiklah tetamu yang menemani saya di studio, kita ingin mengucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz iaitu penyandang kerusi Institusi Raja-Raja Melayu Universiti Teknologi Mara ataupun UiTM. Jadi Prof, sekali lagi kita bersama di ruang bicara ini. Terima kasih. Dan kita juga insyaAllah akan menghubungi dua melalui kemudahan Skype dan seorang lagi tetamu melalui panggilan telefon. Dan saya akan umumkan nanti tetamu-tetamu yang juga akan kita temui ataupun yang akan kita berbual berkaitan dengan isu yang kita pilih iaitu Titah Agong Amanat Dijunjung. Baiklah, ini Prof merupakan isu yang menjadi perbincangan sebenarnya di kalangan rakyat Malaysia di semua peringkat sebenarnya. Dan apabila Seri Paduka Baginda Yang di-Bertuan Agong mengumumkan tidak ada darurat perlu dilaksanakan di dalam negara. Banyak juga yang melihat ini dari pelbagai sudut sebenarnya. Ada yang mengatakan bahawa keputusan yang dibuat oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Bertuan Agong itu tanpa mengambil kira ataupun mendapat nasihat daripada jemaah menteri dan sebagainya. Jadi mungkin Prof boleh komen sedikit tentang pandangan dan juga pendapat seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi untuk Bernama TV dan Ruang Bicara. Bila membaca perutusan dari istana itu, pada awalnya mungkin kita ada yang berasa lega, ada yang merasakan itu sesuatu yang tidak kena. Jadi pada saya sebagai pelajar undang-undang menganalisis titah tuanku itu dari sudut undang-undang perlembagaan. Jadi persoalannya, adakah isu yang dibentangkan atau perkara yang dibincangkan dalam perutusan itu adalah sesuatu yang menepati perlembagaan ataupun tidak. Ini sebenarnya isu pokok. Jadi di sini timbullah isu raja tidak mendengar nasihat ataupun raja tidak menurut nasihat yang diberikan oleh jemaah menteri. Ini sebenarnya membawa kita kepada satu perbincangan yang sangat serius sebenarnya. Sebab ia adalah satu isu yang mendasari sistem raja berperlembagaan di negara kita. Jadi saya suka ulas ini mengikut peruntukan perlembagaan dan sebenarnya di luar sana sudah ramai pakar-pakar perlembagaan yang bercakap Tapi di sini kita canaikan pemikiran kita tentang raja berperlembagaan. Isu ini telah saya bincangkan lama sebelum ini, mungkin bahkan lebih 10 tahun lepas saya telah mengkaji hal berkaitan dengan kedudukan institusi beraja di Malaysia ini. Pada permulaan ini kita bincang selepas ini. Pada permulaan ini cukuplah untuk saya menyatakan bahawa sistem raja berperlembagaan kita ini mempunyai sejarahnya, mempunyai akarnya dalam tanah air kita. Dan kemudiannya apabila kita merdeka, diberikan satu nafas baru kepada sistem beraja itu. Dan setelah kita merdeka, pelbagai pindaan telah berlaku kepada perlembagaan yang juga melibatkan institusi beraja. Bahkan Cik Syakawi, bahkan perkara 150 dalam fasa 1 yang dibincangkan ini juga telah melalui fasa-fasa pindaan. Ini mungkin tidak dibincangkan secara mendalam, tapi saya fikir malam ini saya perlu berkongsi dengan masyarakat Malaysia tentang sejarah perkara 150 dalam pasal 1 Perlembagaan Persekutuan itu sendiri. Dan juga pindaan-pindaan yang berlaku. Dan kerana pindaan, sejarah dan pindaan yang berlaku itu hasil daripada keputusan-keputusan kes yang telah dibuat oleh mahkamah kita dan juga mahkamah Privy Council. Masa dulu mahkamah paling tinggi untuk rayuan ialah di Privy Council. Privy Council ini di England lah. Hakim-hakim orang putih lah orang kata Jadi
setelah berlakunya keputusan-keputusan kes dan hasil daripada keputusan kes itu juga telah dipinda peruntukan dalam perlembagaan. Perkara 150 itu sendiri. Jadi mungkin dalam malam ini saya cuba rungkaikan, saya cuba kongsi pandangan saya tentang hal berkaitan ini, dan kita melihat, saya fikir ini masanya untuk kita masyarakat Malaysia meneliti perlembagaan kita. Bukan lagi kita membaca sedikit seperti yang saya selalu buat. Saya bercerita tentang sedikit-sedikit saja tentang perlembagaan ini. Tapi sebenarnya di sebalik peruntukan perlembagaan itu, ia penuh dengan sejarah. Ia penuh dengan pindaan-pindaan. Jadi ini yang kita kena fokus lah, saya fikir, insyaAllah. Okey, kita akan fokus sebentar lagi. Tapi ada juga pandangan-pandangan yang bermain di luar sana yang mempersoalkan apakah perlu ketika kita mau melakukan sama ada nak mengumumkan darurat ataupun mengisytiharkan darurat ataupun tidak. Apakah perlu sebenarnya bagi Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong mengadakan ataupun memanggil Raja-Raja Melayu untuk berbincang tentang perkara ini. Ini pun dikatakan persoalan yang menarik juga untuk kita kongsi. Ini mungkin berangkai atau bersangkutan dengan apa yang saya akan cuba rungkaikan selepas ini. Pertama, kita meneliti perkara 150 dalam fasal 1 Perlembagaan Persekutuan itu, dia menyatakan bahawa, saya baca menggunakan bahasa Inggeris sebab saya fikir penonton kita pun juga tahu bahawa rujukan dalam bahasa Inggeris itu adalah rujukan terakhir yang akan diterima oleh Mahkamah Negara kita. Belum lagi bahasa Malaysia, perlembagaan kita. If the Yang di-Pertuan Agong is satisfied that there's a grave emergency, sekiranya Yang di-Pertuan Agong berpuas hati bahawa ada emergency, ada darurat yang besar yang melibatkan keselamatan, security of the Federation, the economic life of the Federation, and also the public order of the Federation. 3. Keselamatan, kehidupan ekonomi dan juga ketenteraman awam. Maka Yang di-Pertuan Agong boleh membuat proklamasi darurat. Sama ada perkara itu telah wujud, yang ancaman besar itu telah wujud ataupun hampir berlaku. Jadi Yang di-Pertuan Agong boleh mengisytiharkan darurat. Jadi di sini pernah dibincangkan sama ada tidak disebut dalam perlembagaan sama ada Yang di-Pertuan Agong perlu berbincang ataupun tidak perlu berbincang dengan Majlis Raja-Raja. Tetapi kita harus ingat bahawa Yang di-Pertuan Agong itu juga dilantik oleh Majlis Raja-Raja. Dipilih, elected. Itu that is the word used in the constitution. Elected. Dipilih oleh Majlis Raja-Raja. Yang di-Pertuan Agong juga dipecat oleh boleh dipecat oleh Majlis Raja-Raja. Yang di-Pertuan Agong juga boleh mewakili Raja-Raja sekiranya dibenarkan oleh Raja-Raja. Tapi perkara 150 ini tidak menyebut bahawa dalam menentukan sama ada Yang di-Pertuan Agong puas hati itu, satisfied tu, bagaimana baginda boleh mencapai satisfaction. Jadi saya fikir dalam kehidupan seorang raja ni, baginda apabila mahu mentadbir negara, memerintah negara, memerlukan satu tindakan yang bijaksana, yang biasanya tindakan yang bijaksana ini kadang-kadangnya memerlukan pandangan orang-orang lain. Yang saya fikir ini adalah yang ada kerana dalam konsep sejarah perlembagaan kita ialah Yang di-Pertuan Agong atau sistem beraja itu membuat keputusan setelah bermusyawarah. Konsepnya ialah musyawarah. Tetapi pastinya dalam konteks musyawarah ini, pastinya orang yang akan membuat keputusannya tidak lain tidak bukan ialah Yang di-Pertuan Agong. Jadi semua tanggungjawab dan amanah itu digalas oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi sama ada berperlembagaan ataupun tidak, untuk Yang di-Pertuan Agong berbincang, berdiskusi, mendapatkan pandangan daripada Majlis Raja-Raja. Tidak ada yang menyatakan bahawa Majlis Raja-Raja itu boleh mengikat keputusan yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong. Tidak ada dalam perlembagaan. Tetapi sebagai seorang pemerintah yang adil, pemerintah yang mementingkan kebijaksanaan dalam membuat keputusan supaya keputusan itu menjadi suatu yang bitara, yang tiada tanding keputusannya, yang baik keputusannya, maka perlulah mengambil kira pendapat-pendapat ini. Jadi pada saya, apabila Yang di-Pertuan Agong berbincang, mendapatkan pandangan daripada brother rulers, itu adalah perkara yang baik supaya
pada saya selalu menggunakan istilah constitutional convenient. Supaya apabila perlembagaan ini diguna pakai oleh mana-mana pihak, ia tidak menggunakan untuk kepuasan hatinya saja. Yang di-Pertuan Agong pun tidak boleh. Jemaah Menterinya pada saya dari segi konsep konstitusionalisme atau faham perlembagaan dalam konteks undang-undang perlembagaan ini juga tidak boleh. Sebab centralisation of powers itu adalah suatu yang akan menjadi susah atau menjadi parah. Dia akan merosakkan sistem itu. Sebab itulah perlunya penggandingan sistem ini. Gandingan sistem. Jadi seorang raja yang berbincang dengan raja-raja lain tu pada saya itu adalah bijaksana. Itu bukan suatu yang melanggar prinsip untuk membuat keputusan. Apatah lagi dalam negara kita ini, raja-raja di negeri-negeri itu merupakan pemerintah tertinggi bagi negeri-negeri tersebut. Jadi sekiranya proklamasi darurat itu dibuat pada peringkat persekutuan, pastinya ia akan terkesan ke atas negeri-negeri. Kita tidak mahu dalam keputusan itu ada percanggahan pendapat antara raja-raja di negeri, dan ini akan menyukarkan sistem itu, sistem raja berperlembagaan, dan ini sebenarnya akan menyukarkan negara kita juga. Jadi perpecahan dalam kalangan itu, kita tidak mahu ada perbezaan pandangan dalam konteks keputusan pada peringkat persekutuan dan juga peringkat negeri. Sama yang kita saksikan dalam sejarah negara kita pada awal peristiwa awal tahun. Menteri Raja-Raja juga dibawa berbincang untuk lantikan Perdana Menteri. Sebab itu kita lihat setelah itu, apa yang berlaku di peringkat persekutuan ini juga telah menyebabkan pertukaran kerajaan di peringkat negeri. Ini pada saya, apa yang berlaku di persekutuan ia seumpama berlaku di negeri. Jadi inilah antaranya perkara-perkara yang kita perlu ambil perhatian dalam sebuah negara persekutuan yang mempunyai ramai raja. Yang kita ada 9 orang dan 10 tahta, termasuk institusi yang di-Pertuan Agong itu sendiri. Bila Prof sebut tentang persoalan itu, ini satu persoalan yang bagi saya cukup menarik sebenarnya, Prof. Kita bercakap tentang raja berperlembagaan dan mungkin dengan keputusan yang bijaksana yang dibuat oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong juga menggambarkan bahawa sesungguhnya lah peranan yang dimainkan oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan juga Raja-Raja Melayu dalam perlembagaan itu masih lagi penting, masih lagi relevan sebenarnya dan perlu dihormati oleh semua pihak. Tapi sebelum Prof menjawab persoalan itu, saya difahamkan bahawa mungkin kita akan melakukan satu crossover. Ini pun penting juga sebenarnya, iaitu tentang mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO yang berlangsung hari ini, dan dikatakan mungkin akan ada pengumuman-pengumuman yang penting yang akan dilakukan. Jadi kita ada wakil kita di sana, iaitu saudara Hilman Jamil yang sudah pun bersiap sedia sekarang ini di PWTC. Halo Hilman. Ya, Syarkawi, saya kini masih berada di lobi utama Menara Dato' On di WTC ini untuk menantikan perkembangan mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO MKT yang dijangka berlangsung sebentar saja lagi, kerana ketika ini masih lagi beberapa pemimpin parti belum lagi hadir, dan setakat sepanjang saya telah pun menunggu setakat ini, hampir beberapa pemimpin utama parti telah pun hadir, dan kami masih menantikan ketibaan Presiden UMNO dan juga timbalan presidennya untuk hadir ke mesyuarat MKT ini, kerana ini mesyuarat penting untuk menentukan hala tuju parti UMNO dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Ia rentetan daripada teguran yang telah pun diberikan oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada semalam, yang mahu semua ahli politik di negara ini berhenti politicking ataupun bermain politik, sebaliknya utamakan isu untuk membantu rakyat menangani COVID-19 yang semakin meningkat setakat ini kerana berikutan pilihan raya negeri Sabah PRN yang telah pun berlangsung baru-baru ini. Dan tentunya juga ini menunjukkan satu keputusan yang bijak dibuat oleh Seri Paduka untuk mewakili suara rakyat supaya menghentikan
budaya politiking dalam kalangan ahli politik yang dilihat saban hari menyebabkan rakyat sendiri merasa muak untuk mengikuti perkembangan politik tanah air kita. Dan tentang mesyuarat MKT ini sendiri, Syakawi, pastinya ini juga menimbulkan pelbagai jenis pandangan dalam ahli parti UMNO itu sendiri, sama ada untuk menyokong ataupun terus menyokong kerajaan PN ataupun sebaliknya, kerana dikabarkan, saya ulangi, dikabarkan di dalam parti UMNO itu sendiri pelbagai pendapat diraihkan untuk menentukan sama ada UMNO perlu kekal terus menyokong kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin ataupun tidak. Dan dari segi kerusi, kalau kita lihat pada PRU ke-14 lalu, UMNO hanya memiliki 39 kerusi sahaja setakat ini, dan ia dibantu oleh gabungan parti-parti lain dalam Perikatan Nasional untuk menerajui kerajaan kali ini, iaitu kerajaan PN. Dan harus diingat, tanpa parti-parti lain, UMNO juga tidak boleh menyertai kerajaan Perikatan Nasional, dan juga kerajaan Perikatan Nasional juga tidak mampu terbentuk secara sendiri hanya dengan gabungan UMNO dan PAS itu sahaja. PAS memiliki 18 kerusi. Jadi kalau kita lihat selepas ini, apakah keputusan UMNO sama ada untuk kekal dalam PN bersama PAS dalam Muafakat Nasional, dan telah pun mengajak ataupun menjemput bersatu untuk menyertai Muafakat Nasional demi mengukuhkan lagi kerajaan Perikatan Nasional ini. Jadi segalanya bermula pada malam ini, dan kita akan lihat keputusan besar yang akan dibuat oleh pucuk pimpinan parti UMNO untuk sama ada kekal atau keluar daripada Perikatan Nasional. Baik, sekali saya kira itu sahaja dapat saya kongsikan untuk jam ini, dan saya akan bawakan perkembangan semasa sama ada pada dalam rancangan ini ruang bicara ataupun dalam perkembangan dalam buletin bernama sebentar lagi. Kembali ke Syakawi di RB. Baik, terima kasih banyak-banyak Hilman yang sudah pun memberi laporan secara langsung sebenarnya di Menara Dato' On di World Trade Center, iaitu mengikuti perkembangan mesyuarat MKT UMNO. Tetapi mesyuarat seperti apa yang Hilman sebut tadi belum lagi bermula, tetapi tentulah ramai yang ingin menunggu apakah keputusan yang akan dibuat melalui mesyuarat MKT UMNO yang akan berlangsung sebentar saja lagi. Baik, kita akan berehat dulu buat seketika. Anda jangan kemana-mana, kembali semula sebentar saja lagi bersama kami Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya mana lagi bernama TV. Kita jumpa lagi. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang topik yang menjadi perbualan hangat di kalangan rakyat Malaysia. Titah Agung amanat dijunjung. Dan sebelum saya sambung dengan Profesor Dr. Syam Rahayu, kita juga akan menghubungi seorang lagi tetamu kita melalui kemudahan Skype. Sudah pun bersiap sedia sekarang ini Profesor Dr. Siva Murugan Pandian yang merupakan pensyarah sosiologi politik di Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan USM. Jadi Prof, apa khabar? Baik, Syakawi. Okey, saya macam inilah. Okey, Prof, ini merupakan satu isu yang menjadi perbualan sebenarnya di kalangan rakyat Malaysia di semua peringkat sebenarnya. Pelbagai pihak memberikan pelbagai pandangan dan juga pendapat. Tetapi secara ikhlasnya saya ingin mendapatkan pandangan Prof sendirilah. Apakah Prof melihat bahawa dengan pengumuman yang telah pun dibuat oleh Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong bahawa tidak ada darurat di negara kita ini diumumkan dan tidak perlu, itu pandangan Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong. Jadi apakah Prof melihat ianya memberikan satu impak ataupun meredakan sedikit situasi politik, ataupun ianya mungkin akan menimbulkan sesuatu yang tidak kita jangkakan selepas ini, Prof? Tak, saya rasakan keputusan Yang Tuan Agong dengan berikan titah bahawa kita tidak perlu ada darurat sekarang sebenarnya melegakan ramai dalam kalangan masyarakat. Sudah pasti itu mempamer kewibawaan, kearifan dan juga kebijaksanaan Yang Di-Pertuan Agong untuk berikan keutamaan kepada isu kerakyatan ataupun isu yang membabitkan masyarakat. Tetapi pasca kenyataan sudah pasti yang diharapkan adalah kita mampu
melakukan gencatan politik dan juga memberikan tumpuan kepada isu sebenar, iaitu isu keselamatan kesihatan. Namun begitu, kita lihat hari ini sudah bermula percaturan politik baru, penjajaran politik baru barangkali akan dilakukan, beberapa keputusan politik yang akan dibuat. Akhirnya yang kita harapkan adalah konfigurasi politik yang mahu dipanggil itu sebenarnya mencerminkan tuntutan keperluan, kemahuan dan juga pemikiran rakyat, dan bukannya keuntungan kepada mana-mana personaliti. Kedua, yang penting juga harus kita lihat di sini apabila titah yang Tuan Agong yang merayu supaya politik itu dihentikan supaya tidak mengecat kestabilan dan juga memberikan tumpuan kepada bajet pusat itu. Sebenarnya banyak yang harus kita hatisi secara tersirat yang membawa maksud agar ahli politik dapat membina semula imej mereka yang tercalar, terhakis disebabkan oleh beberapa tindakan dan kenyataan dibuat. Mengambil kesempatan ini untuk memberikan tumpuan kepada isu sebenar. Tak kala kita sedang berhadapan dengan proses pemulihan krisis kepimpinan. Tidak nyatakan sama sekali baginda meragui kepimpinan yang ada ataupun kerajaan yang ada, kerana dinyatakan dengan jelas amat mempercayai tindakan dan keputusan yang diambil dalam usaha menangani COVID-19. Okey. MT UMNO mengadakan mesyuarat mereka yang akan bermula bila-bila masa saja sekarang ini di PWTC ataupun di Menara Dato' On di World Trade Center. Tadi pun kita telah membuat secara ringkas crossover bersama dengan wakil kami di sana. Tetapi dari perhatian Prof sendiri, apakah akan ada pengumuman ataupun tindakan yang mungkin boleh dianggap sebagai memeranjatkan nanti yang akan dikeluarkan oleh UMNO sendiri berkaitan dengan kekuatan dan juga kedudukan yang amat berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin? Keputusan yang bakal dibuat oleh Majlis Tertinggi amat penting kerana ia boleh menjadi penentu kepada apa yang akan berlaku selepas ini. Satu, apakah status quo akan dikekalkan bersedia terus menyokong kepimpinan Tan Sri Muhyiddin sehingga ke pilihan raya ke-15. Kedua, apakah bersedia melakukan penjajaran baru untuk membolehkan runding damai politik dilakukan, kolaboratif politik yang mempamir bagaimana mampu bahawa kesemua pihak yang bertelagah berbeza dari sudut ideologi politik ini boleh duduk bersama dan UMNO mengambil tindakan untuk mengetuai tindakan tersebut. Ketiga, apakah mahu memohon pengunduran Tan Sri Muhyiddin dan juga mencalonkan Perdana Menteri yang lain. Tapi dalam suasana sekarang, saya rasakan UMNO harus memberikan tumpuan kepada apakah sebenarnya yang dimahukan oleh rakyat. Apakah perubahan tak kala kita sedang berhadapan dengan kemelung ini boleh membawa kepada pengunjung tindakan dan juga apa saja yang sedang berlaku. Barangkali akan ada satu keputusan yang saya rasakan dipersetujui bersama. Mungkin juga kita akan melihat pengukuhan mufakat nasional. Inikah kesempatan memastikan boleh bersama menangani isu yang harus dileraikan. Saya harap dan saya rasakan yang lain juga berharap apa saja keputusan ini tidak akan lagi membawa kepada rentetan kronologi pertubusan ke atas apa yang telah kita lihat sejak 13 Oktober. Okey, ada juga suara-suara yang dilontarkan di luar sana, Prof, bahawa mungkin daripada apa yang berlaku senario semasa ini, mungkin apa yang diperlukan oleh Malaysia sebenarnya adalah untuk mewujudkan satu kerajaan yang disebut sebagai kerajaan perpaduan. Apakah Prof melihat itu satu langkah yang positif ke arah mencari satu perdamaian yang kita anggap mungkin berpanjangan sehinggalah kita dapat mengatasi COVID-19 ini khususnya? Ya, untuk mengadakan kerajaan perpaduan itu ada kompromi dan juga pengorbanan. Malahan kerajaan sekarang ini sudah menjadi kerajaan minoriti yang memerlukan sokongan secara berterusan. Kerajaan perpaduan akan membawa bersama pelbagai pihak untuk mengutamakan agenda rakyat. Tetapi apakah kesemua parti politik yang ada hari ini mampu menepikan perbezaan yang wujud untuk bolehkan mereka bersama? Contohnya, adakah apa bersedia untuk duduk bersama dengan DAP dan DAP adakah bersedia untuk duduk semeja dengan UMNO? Adakah Bersatu bersedia duduk sekali dengan PKR? Tetapi jika masing-masing mempamerkan politik berhemah yang membawa kepada nilai kematangan yang berbeza, itu mampu dilakukan. Tetapi jika konfigurasi politik yang mencari parameter baru,
untuk membawa pengukuhan kepada kedudukan mereka semata-mata untuk sukar berlaku. Jadi dalam konteks ni runding damai yang longgar boleh dimulakan sekurang-kurangnya untuk bersetuju dalam tidak bersetuju menyokong bajet 2021. Mungkin juga melakukan perjanjian keyakinan perbekalan, ada tawar-menawar dan memastikan kesemuanya tertumpu kepada agenda rakyat bagaimana yang dinyatakan di dalam kitab yang Tuan Agong. Dan sebolehnya mereka yang boleh duduk meja ini membelakangkan isu-isu yang sebenarnya bersifat berpolitiking secara berterusan. Jika itu dapat dilakukan, saya percaya kita akan bergerak ke fasa yang lain. Tetapi sejak 2018 sampai ke hari ini, kita belum melihat nilai tersebut. Adalah harapan kita jika sekiranya selepas ini ia boleh dilakukan, maka rakyat yang berada di luar akan hormati dan mengiktiraf kedudukan ahli politik yang jauh lebih bertanggungjawab. Okey, soalan saya yang terakhir kepada Prof. Ini pun menarik. Kita sebut sebentar selalu tadi tentang gencatan politik dan Kebahaduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong juga menyebut tentang cukup-cukuplah bermain politik ataupun politiking di Malaysia. Mungkin pemimpin parti politik faham dengan apa yang dikehendaki, tetapi mungkin secara ini saya sebut agak kasar sedikitlah, ada juga pihak yang membaling batu sembunyi tangan. Mereka menggunakan orang-orang politik, penyokong-penyokong politik ini untuk bermain isu-isu politik ini melalui media, social media terutamanya dan sebagainya. Jadi apakah Prof dapat mendengar? Okey, nampaknya ada sedikit gangguan Prof dari segi hubungan Skype. Jadi terima kasih apapun kepada Profesor Dr. Siva, dan mungkin dalam masa yang terdekat ini Prof kita bercakap lagi tentang isu ini, dan mungkin juga dalam sekelip mata nanti kemudahan Skype itu akan diperbaiki. Tapi tak apa, banyak yang kita dapat daripada Prof Siva sebentar tadi. Kembali semula kepada Dr. Syam Rahayu. Tadi sepintas lalu Dr. Syam kata akan menyentuh tentang perlembagaan itu sejelas-jelasnya supaya rakyat biasa seperti saya ini faham sebenarnya bila kita bercakap tentang isu perlembagaan itu sendiri. Baik, saya mahu merujuk kepada isu semasa yang bila kata tentang perkara 40 perlembagaan persekutuan. Sekarang kita rakyat kita dah boleh hafal dah 40 dengan 150. Betul. 40 dia ada dua fasal yang menjadi hujahan bahawa hendaklah bertindak atas nasihat. Pada perkara 40 dalam fasal 1 menyatakan bahawa Yang di-Pertuan Agong dalam menjalankan fungsinya di bawah perlembagaan ini hendaklah bertindak atas nasihat. Dan disambung ayatnya bahawa Yang di-Pertuan Agong berhak mendapatkan maklumat berkenaan dengan apa yang dinasihatkan. Okey. Di situ satu. Yang keduanya, berlaku pindaan pada tahun 1994. Dimasukkan fasal 1 huruf besar A, 1A dalam perlembagaan. Perkara 40 dalam fasal 1A menyatakan apabila perlembagaan mahukan Yang di-Pertuan Agong bertindak atas nasihat selepas mendapatkan nasihat, maka Yang di-Pertuan Agong hendaklah bertindak atas nasihat. Maknanya mesti patuhi. Tetapi perkara 40 dalam fasal 2 menyatakan ada 4 perkara yang boleh dilakukan oleh baginda atas budi bicara baginda. Budi bicara maksudnya baginda tidak perlu mendapatkan nasihat daripada Jemaah Menteri, Perdana Menteri atau mana-mana menteri yang mewakili, yang dibenarkan mewakili Jemaah Menteri. Baik. Jadi perkara ini ialah sekiranya dalam membuat lantikan Perdana Menteri, itu adalah pada khidmat baginda, budi bicara, macam yang berlaku pada awal tahun baru ni. Yang keduanya, apabila diminta untuk membubarkan Dewan, baginda mungkin boleh menolak. Baginda boleh menolak, withhold the consent for dissolution, menolak atau tidak menerima nasihat untuk permintaan untuk membubar. Dan ketiganya, apabila baginda mahu memanggil Conference of Rulers, Majlis Raja-Raja untuk bermesyuarat. Ini adalah budi bicara. Yang keempatnya adalah apabila disebut dalam mana-mana peruntukan dalam perlembagaan ini tentang kuasa budi bicara baginda. Selama ni orang biasanya sebut 3. Saya pun kadang-kadang tidak menjelaskan semua sebab tidak relevan kadang-kadang. Tapi ini adalah perkara yang boleh bertindak, yang di-Pertuan Agong boleh bertindak atas budi bicara baginda. Jadi persoalannya sekarang,
apakah untuk membuat proklamasi darurat tu adalah budi bicara ataupun bertindak atas nasihat. Jadi berlakulah komplikasi. Sebabnya dalam perkara 150 dalam fasa 1 itu tidak disebut sama ada budi bicara atau nasihat, tidak dinyatakan jelas. Jadi maka berlakulah tafsiran. Berlakulah tafsiran. Pada tahun 1979 diputuskan di Privy Council tadi sebut dalam suatu kes yang dikenali ramai sekarang, namanya Teh Cheng Po. Kes itu memutuskan bahawa untuk membuat proklamasi dalam darurat, maka hendaklah yang di-Pertuan Agong itu bertindak atas nasihat, sebabnya prinsip yang diambil ialah constitutional monarchy. Raja berperlembagaan bagi sebab keputusan tu di Privy Council. Mereka menyatakan raja berperlembagaan itu raja bertindak atas nasihat. Jadi begitu mudah dan sinonimnya raja berperlembagaan di United Kingdom atau di Britain dengan kita, raja berperlembagaan dengan negara kita. Saya sering kali dalam penulisan, dalam pengucapan saya menyatakan bahawa ada perbezaan di situ. Tetapi oleh kerana keputusan kes dibuat pada tahun 79 itu dibuat oleh Privy Council. Jadi dalam orang undang-undang, pelajar undang-undang semua, pengkaji undang-undang perlembagaan ini, mereka akan merasakan ada percanggahan pandangan di situ. Sudah pasti. Tidak mengapa pada saya kita suburkan perbincangan itu, tapi kita harus mahu melihat itu dalam bentuk intelektual, dalam bentuk memahami apa itu perlembagaan, apa itu raja berperlembagaan dalam perlembagaan kita. Benar ia telah diputuskan oleh mahkamah. Jadi itu kedudukan undang-undang yang kita tidak boleh persoal setakat ini dalam keputusan Teh Cheng Po. Walau bagaimanapun. Nanti kita sambung sebentar saja lagi Prof, semakin menarik, tapi saya difahamkan kita ada seorang pemanggil di talian sekarang ini, Zaini dari Pahang, sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Zaini. Waalaikumsalam Cik Sakawi dan Prof Syamrul. Ya. Okey. Sebagai rakyat Malaysia, kita semua tak kira faham mana-mana pemimpin politik ataupun rakyat Malaysia, jadi pandai kena patuh titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Sebagai rakyat faham, saya berasa amat berbangga sebab daripada tuanku menjawat jawatan Tengku Mahkota, tuanku sentiasa bersama rakyat. Apabila rakyat di Negeri Pahang ada masalah, tuanku akan sampai dulu. Betul. Itu yang special. Dia sanggup turun ke mana-mana untuk dengar keluh kesah rakyat. Lagi satu, saya nak beritahu, mana-mana daripada parti politik, daripada pihak kerajaan yang cuba melanggar titah tuanku ataupun cuba menggagalkan bajet 2021, pasti pilihan raya umum yang ke-15 nanti mereka akan ditolak total. So, yang penting kestabilan ekonomi kita, kesihatan, orang kata rakyat Malaysia, itu yang paling utama. Yang saya pohon apa semua dan minta komen dan penjelasan daripada Prof yang ada di itu bersama dengan Encik Sakawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak Zaini dari Pahang. Jadi itu perasaan seorang rakyat Pahang sendiri terhadap apa yang keputusan dan juga kebijaksanaan yang dipamerkan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Jadi tadi maafkan saya Prof, terpotong tadi. Silakan. Okey, bila saya dah habis sampai tahap kes Teh Cheng Po tadi, nanti kita respon pada Encik Zaini. Sampai kes Teh Cheng Po itu begitu. Itu berlaku pada tahun 1979. Maka pada tahun 1981 berlaku pindaan kepada perlembagaan untuk menggantikan perkataan Yang di-Pertuan Agong itu kepada Perdana Menteri dalam perkara 150 dalam fasa 1. Diganti. Mahunya ditukar perkataan Yang di-Pertuan Agong itu kepada Perdana Menteri. Ini saya bawa buku ni untuk saya rujuk supaya saya tidak tersilap membagi fakta kepada para pembaca, para penonton. Jadi pada tahun 1983 dipindah juga perlembagaan ini menukar balik perkataan Yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri itu kepada Yang di-Pertuan Agong. Jadi ada sesuatu di situ yang mahu menyatakan bahawa tidak sama peruntukan dalam 150 ini. Ini mahkamah lah, ini saya boleh tafsir, tuan boleh tafsir, siapa saja yang baca perlembagaan ini boleh tafsir. Ini pandangan saya. Mesti ada sebab kenapa perkara 150 itu asalnya Yang di-Pertuan Agong dipindah kepada Perdana Menteri, dipindah balik kepada Yang di-Pertuan Agong. Mesti ada sebab di situ. Ini sayangnya ataupun mungkin
agak bagus sebab belum ada tafsiran mahkamah. Sebab tu saya hormati pandangan rakan-rakan yang membaca perlembagaan, memberi pandangan. Saya hormati dan saya fikir inilah masanya untuk kita para pelajar undang-undang semua, undang-undang perlembagaan terutamanya, mendapatkan kefahaman yang benar dan jitu terhadap peruntukan 150 ini. Ia bukan suatu yang mudah kerana ia bersifat di mana meletakkan sifat kepada raja berperlembagaan di negara kita. Satu lagi pindaan berlaku pada tahun 1981 juga, ditambah satu peruntukan fasal 8 dalam perkara 150 perlembagaan. Ditambah begitu dengan menyatakan bahawa sekiranya yang di-Pertuan Agong itu berpuas hati dalam perkara 150 fasal 1 itu, berpuas hati, persoalan berpuas hati itu tidak boleh dipersoalkan di mahkamah. Dia mesti ada sesuatu di situ. Kenapa pada tahun 1981 itu dijadikan satu peruntukan untuk tidak membenarkan mahkamah menilai semula, menyemak semula keputusan yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong untuk proklamasi darurat. Di sini dia mesti ada sebab, dia mesti ada kesan. Ya, pada saya di sini ia juga boleh menzahirkan satu pandangan bahawa ini tafsiran, ya. Dan dia tidak pernah dibuat oleh mahkamah. Ini apabila saya mengkaji peruntukan ini dan analisis Hansard Parlimen, kenapa dia dipinda dan bagaimana dia dipinda. Jadi di sini ia menunjukkan bahawa dari awal untuk diberikan kepada Perdana Menteri dan mendapat tentangan dan kemudian dipulangkan kepada raja. Kenapa dipulangkan kepada raja? Mungkin ini tafsiran. Mungkin untuk mengangkat kedudukan raja bagi menjaga ketenteraman negara ini. Dari segi adanya ancaman yang tiga sebut tadi kan. Jadi kembali kepada soalan yang kita saya kemukakan kepada Prof sebelum kita berehat tadilah. Ini menunjukkan bahawa sesungguhnya lah kedudukan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu itu sendiri di dalam perlembagaan jangan dipandang remeh, jangan dipandang ringan dan ada pihak yang menghina dan sebagainya. Jadi membuktikan kebijaksanaan tuanku itu membuktikan bahawa sesungguhnya peranan Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu itu masih lagi penting dan relevan dalam perlembagaan negara, dalam keamanan negara. Betul. Saya memang nampak begitu sebab saya pernah dengar titah Tuanku Nazrin bahawa raja itu tidak buta, raja itu mendengar. Jadi ini yang raja itu meneliti apa yang berlaku dalam masyarakat. Tapi kita jangan lupa juga bahawa kerajaan juga memainkan peranan penting untuk membawa apa ada pada pandangan kerajaan. Jemaah menteri sebagai jemaah menteri pimpinan yang berwibawa adalah patut dan sesuai bagi jemaah menteri untuk mencurahkan apa yang mereka tahu kepada baginda yang sebenarnya. Itu pada pandangan mereka, pada sudut pandang jemaah menteri. Kalau jemaah menteri diam saja, tidak memberitahu kepada ke bawah duli apa yang sedang berlaku dalam negara, itu juga tidak adil untuk rakyat. Sebab pada saya, raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen ini bergerak seganding, bergerak seiringan. Dia tidak boleh berpisah antara satu sama lain. Ini gunanya kita ada dua sistem. Kalau kita tak menggunakan salah satu, kita biarkan yang itu tidak berguna, maka kita baik kita ada satu sistem saja. Jadi di sini pada saya nampak gandingan antara raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen itu adalah satu sistem yang sangat cantik. Saya ingat pandangan Aristotle menyatakan sebuah sistem yang komplit, yang sempurna itu hendaklah mengandungi pelbagai sistem. Dia tidak boleh satu sistem. Jadi antara satu sistem yang disebut Aristotle ialah raja berperlembagaan, monarki, sistem beraja, sistem demokrasi dan sistem aristokrasi perlu ada dalam masyarakat. Itu pandangan ahli falsafah tersebut. Jadi pada saya di Malaysia merujuk kepada perlembagaan ini, ia meletakkan satu sistem yang bergandingan antara satu sama lain, meletakkan kepentingan antara satu sama lain. Raja berperlembagaan ada peri pentingnya, demokrasi berparlimen ada peri pentingnya. Betul. Baik, kita akan berehat sekali lagi Prof Dr. Syam Rahayu dan kepada anda banyak lagi perkara yang akan kita sentuh sebenarnya. Jadi jangan ke mana-mana. Rehat hanya buat seketika. Kembali semula bersama kami sebentar lagi di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda di Bernama TV. Kita jumpa lagi. Okey?
Baiklah, terima kasih banyak-banyak kerana anda masih lagi bersama kami di Ruang Bicara ini. Kita bercakap tentang topik yang cukup penting dan menarik, iaitu Titah Agung Amanat dijunjung, dan saya masih lagi ditemani oleh rakan yang berbahagia, Profesor Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz, iaitu penyandang kursi Institusi Raja-Raja Melayu di Universiti Teknologi Mara ataupun UiTM. Baik, satu lagi perkara yang saya nak dapatkan pandangan Prof ini pun menarik jugalah. Mungkin kelihatan agak lucu, tetapi itulah mainan di luar sana yang mengatakan bahawa bila Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong tidak menyetujui kononnya lah untuk mengisytiharkan darurat, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dikatakan merajuk, dan ada juga pandangan-pandangan yang di luar sana mengatakan sekiranya nak Agong pun dah tak dengar permintaan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, jadi Perdana Menteri kena resign lah, kena letak jawatan. Jadi itu mainan di media sosial dengan begitu meluas oleh the so called pemerhati politik. Jadi pandangan tu. Boleh tak kalau saya katakan itu juga politicking? Betul, betul. Saya setuju. Saya tak tahu istilah orang politik macam mana kan. Sebab dalam perlembagaan ni tak sebut sepatah pun perkataan politik. Jadi itulah. Tapi kalau saya lihatlah situasi ni dari sudut pandang perlembagaan, itu bukan vote of no confidence. Itu bukan undi tidak percaya, dan tidak perlulah nak dipolitikkan atau politicking tu yang meminta yang Perdana Menteri meletakkan jawatan pada saya. Ialah kalau nak katakan ini sebagai vote of no confidence, saya fikir ia belum termasuk dalam senarai amalan perlembagaan kita lah, ya. Bahkan itu tidak tepat sekali, sebabnya pada saya lihat titah perutusan dari istana itu juga menyatakan bahawa keyakinan ke bawah duli tuanku kepada kerajaan semasa untuk menangani COVID. Dan menangani penularan penyakit berjangkit pandemik ini. Itu ditegaskan oleh Baginda sendiri. Ya, betul. Dan bahkan diseru semua lain untuk bekerjasama berpaduan untuk membantu kerajaan, dan satu lagi untuk bajet. Jadi undang-undang perbekalan itu nampaknya di situ, kalau nak kata kerana itu saja, saya fikir yang saya kata awal tadi, mungkin itu dalam aspek politicking, bukan dalam aspek perlembagaan lah kalau di situ, ya. Jadi kalau dari segi aspek perlembagaan, yang kita bincangkan tadi, perkara 40, perkara 150 tadi, ada sesuatu yang kita perlu nilai balik dalam sistem raja berperlembagaan kita, dan ada sesuatu yang kita boleh gabungkan balik antara raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Okey, kita akan cuba hubungi sekarang ini seorang lagi tetamu kita yang sudah pun bersiap sedia sekarang ini, iaitu Profesor Tan Sri Datuk Seri Dr. Nur Azlan Ghazali, yang merupakan pengarah eksekutif di Majlis Tindakan Ekonomi Unit Perancangan Ekonomi di Jabatan Perdana Menteri. Assalamualaikum Tan Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lama tak dapat bersama dengan Tan Sri sebenarnya. Ya. InsyaAllah kita go on air sekarang. Betul. Okey, Tan Sri, ini kita nak bercakap tentang isu yang menjadi perbincangan rakyat Malaysia sekarang inilah. Tetapi bersama dengan Tan Sri, tentulah kita ingin melihat daripada aspek ekonomi, sejauh mana pentingnya kita membina semula ekonomi negara yang terjejas teruk disebabkan oleh COVID-19 dan juga PKP dan sebagainya. Tetapi dengan perkembangan terbaru ini, dengan apa yang telah pun diumumkan ataupun diisytiharkan bahawa tidak ada emergency ataupun di negara kita ini, apakah ini seolah-olah memberi satu cahaya baru sebenarnya bagi sistem negara kita ini untuk membina semula ekonomi yang terjejas teruk disebabkan oleh COVID-19 ini, Tan Sri? Kalau saya boleh membuat sedikit saja reference kepada kitab tuanku yang saya ingat telah disebarkan kepada semua. Ada satu peringkat yang amat yang Yang Tuanku menyebut tentang bajet 2021. Betul. Harus diingatkan seperti yang disebut dalam kitab tersebut, bahawa bajet 2021 adalah amat penting untuk memastikan Malaysia dan pastinya rakyatnya dapat menangani isu ini, isu kesihatan dan juga ekonomi negara. Jadi bagi saya
ini adalah satu titah yang amat penting yang perlu diberi perhatian setinggi-tingginya kerana kita nak memastikan kelangsungan ekonomi dan juga kedudukan negara kita akibat daripada pandemik COVID ini. Ya. Okey, kalau kita bercakap tentang belanjawan 2021 seperti apa yang Tan Sri sebutlah akan dibentangkan di parlimen hanya bulan hadapan. Jadi kalaulah kemelut politik ini tidak selesai, mungkin ialah kita mengharapkan ianya selesai seperti apa yang kita harapkan, tetapi sekiranya tidak selesai lah Tan Sri, apakah ini akan menimbulkan kesulitan kepada meluluskan belanjawan ataupun bajet 2021 di parlimen nanti? Saya mungkin tak susah untuk komen dari segi politik, tetapi bagi saya apa yang ingin kita sampaikan kepada semua ahli-ahli parlimen, satu, isu politik itu adalah sebahagian besarnya adalah di antara mereka, tetapi apapun yang berlaku, perlunya kita memastikan bahawa kita mempunyai peruntukan yang mencukupi, yang perlu diluluskan oleh parlimen untuk memastikan tahun depan kita dapat memberi peruntukan yang secukupnya. Saya melihat laporan daripada Menteri Kewangan sendiri yang menyebut pada 19 Oktober yang lalu, sehingga kini kita telah menambah perbelanjaan 1.7 bilion telah diperuntukkan untuk menangani COVID ini, termasuk Kementerian Kesihatan 1 bilion, kemudian agensi bencana dan juga Kementerian Dalam Negeri. Jadi berarti ini sekarang ini kita berada dalam pusingan ketiga pandemik ini, dan saya percaya kita mesti menyediakan peruntukan yang mencukupi untuk kita menangani aspek-aspek ini. Sesuatu yang menarik juga barangkali Tan Sri ialah kita bercakap tentang COVID-19, kita bercakap tentang cabaran politik yang kita terima sekarang ini. Satu tugas yang cukup berat sebenarnya kepada Perdana Menteri, Menteri Kewangan, Menteri Ekonomi dan Majlis Tindakan Ekonomi sendiri untuk menyediakan belanjawan 2021 ini. Tapi apakah Tan Sri melihat dan yakin bahawa bajet ataupun belanjawan 2021 sini nanti akan dapat dibentangkan dan mungkin akan mendapat sokongan majoriti daripada ahli-ahli parlimen sendiri? Itulah yang amat kita harapkan, kerana episod krisis ini adalah episod yang unprecedented, tak pernah kita lalui. Mudah cakap kalau ada orang yang berumur 90 tahun ke bawah, ini adalah krisis yang terburuk yang pernah dialami oleh seluruh dunia. Dan penting, kita dalam pusing yang pertama, alhamdulillah kita telah berjaya menangani penularan COVID, dan saya meneliti data-data ekonomi secara harian, dan kita memang sebenarnya telah melihat tanda-tanda pemulihan. Tetapi bila berlaku another surge ataupun penularan yang baru ini, sekali lagi kita lihat aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan ekonomi itu semakin menurun. Jadi kalau ditambah dengan kegawasan politik ataupun kecelaruan yang berlaku ini, yang kita risau ialah dia akan menjejaskan keyakinan. Jadi keyakinan itu sebenarnya dalam pusingan pertama telah terbina. Jadi kalau boleh kita dapat pertahankan keyakinan ini, baik pelabur dalam negara atau pelabur luar negara. Dan kami lah, terutama di Majlis Tindakan Ekonomi, akan berusaha dan memastikan kita ada keseimbangan. Sebab di antara kesihatan dan juga ekonomi ini, kita kena pastikan ada keseimbangan. Kita tak boleh buat keputusan untuk pilih salah satu. Jadi dalam keadaan ini kita kena ada keseimbangan, dan tapi pastinya COVID itu adalah nombor satu untuk kita tangani buat masa ini. Dan peruntukan penting bagi saya amat berharap ahli-ahli pemimpin negara kita membuat pertimbangan yang sebaiknya untuk memastikan kita mempunyai peruntukan yang mencukupi dan tidak ada yang terjejas dan akhirnya memberi kesan yang negatif kepada rakyat dan juga perniagaan dan ekonomi secara keseluruhan. Barangkali nasihat Tan Sri sendirilah kepada rakyat Malaysia. Kita bercakap tentang ahli-ahli politik itu, kita dah pun tahu apa yang telah pun berlaku. Kita bercakap tentang COVID-19 dan kita pun tahu akibat dan juga impak yang diberikan ataupun yang terpaksa ditanggung oleh sektor ekonomi khususnya. Dan dalam membina semula
sektor ekonomi ini, memberi semula keyakinan kepada rakyat. Sebenarnya sokongan daripada seluruh rakyat itu amat diperlukan, kerana sesungguhnya lah belanjawan 2021 yang akan dibentangkan nanti sudah pasti melihat sendiri penderitaan yang terpaksa dialami oleh rakyat sekarang ini disebabkan oleh COVID-19, dan tentunya lah kerajaan akan mengambil langkah-langkah dalam usaha untuk membantu mereka melalui belanjawan 2021 ini. Nasihat Tan Sri kepada mereka. Pastinya keadaan ekonomi secara keseluruhan memang terjejas. Saya percaya banyak segmen-segmen dalam kelompok-kelompok masyarakat yang terkesan akibat daripada penularan COVID ini dan juga limpahannya ke atas ekonomi. Kita tahu bahawa terdapat kehilangan pekerja dan perniagaan yang terjejas dan sebagainya. Tapi kita harus ingat bahawa kerajaan is always there. Daripada hari pertama, kerana saya dibawa ke Majlis Tindakan Ekonomi pada saya ingat saya dalam 11 hari bulan 3, dan beberapa hari selepas itu berlakunya all this MCO dan sebagainya. Jadi kerajaan sentiasa memberi perhatian yang amat rapi. Untuk pengetahuan semualah, Majlis Tindakan Ekonomi bertemu hampir setiap minggu, dan pelaporan-pelaporan yang begitu terperinci dibentangkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga ahli-ahli majlis, dan kita benar-benar ingin memastikan pertamanya kumpulan yang terjejas, keduanya untuk memastikan bahawa kita ada kelangsungan dan berupaya untuk bangun semula. Jadi saya mengajak semualah, walaupun keadaan ekonomi yang lembab, kita kena berhemah dalam perbelanjaan, tetapi jangan kita putus asa dan beri keyakinan sebaiknya kepada keputusan-keputusan ini dibuat, kerana psychological view, perspektif rakyat itu adalah amat penting. InsyaAllah, saya rasakan kalau kita tangani ini dengan rapi, kita sampaikan maklumat dengan jelas kepada rakyat, dan perniagaan dan juga pelabuh-pelabuh antarabangsa, mungkin kita boleh muncul dengan lebih baik, dan hasil sekali ialah unjuran pertumbuhan untuk tahun 2021 yang terkini dikeluarkan oleh IMF di negara ASEAN ini, Malaysia dijangka mencatat pertumbuhan yang tertinggi 7.8%. Jadi berarti kita sama-sama mengharungi episod ini. InsyaAllah kalau kita ada penyatuan yang hebat dan kemelut-kemelut yang berlaku ini dapat diselesaikan, kita harap kita akan muncul menjadi negara yang lebih hebat berbanding sebelumnya. Sebelum kita berpisah, seringkas-ringkasnya lah Tan Sri, janji Tan Sri kepada semua rakyat Malaysia bahawa sesungguhnya lah belanjawan 2021 yang akan dibentangkan di Parlimen nanti adalah satu belanjawan yang melihat kepada semua, seperti apa yang Tan Sri sebut tadi, keperluan rakyat, dan sesungguhnya inilah belanjawan yang perlu diberi sokongan, belanjawan yang perlu mendapat sokongan majoriti di Parlimen, dan kerana belanjawan inilah menjanjikan kebahagiaan rakyat keseluruhannya. Pastinya, at the end of it, apa jua dalam konteks politik penyelesaiannya, saya percaya tanggungjawabnya adalah tetap kepada rakyat negara ini. Jadi kesejahteraan rakyat, termasuk perniagaan dan sebagainya, adalah menjadi satu perkara yang paling pokok bagi saya dalam konteks kepimpinan negara kita. Apa saja keputusan, kita harap ada kebijaksanaan di situ, ada kesepaduan dalam konteks menangani isu ekonomi dan juga isu COVID, dan sebolehnya letaklah sempadan di antara isu-isu politik yang juga dialami sekarang dengan isu-isu ekonomi dan juga kesihatan. Itu amat penting sekali. Betul. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia, Profesor Tan Sri, Datuk Sri Dr. Nur Azlan Ghazali, kerana sudi bersama dengan kami di ruang bicara ini, dan seperti yang Tan Sri janjilah, dalam masa yang singkat ini, Tan Sri, mungkin kita boleh duduk bersama di ruang bicara ini untuk bercakap tentang isu ekonomi, kerana ini juga merupakan isu yang cukup penting sebenarnya untuk kita war-warkan kepada rakyat Malaysia, terutamanya berkaitan dengan bajet ataupun belanjawan 2021. Baiklah, sebelum kita dapatkan pandangan Profesor Dr. Syam Rahayu seterusnya, saya difahamkan seorang lagi tetamu sudah pun bersiap sedia di Skype kita sekarang ini, iaitu Profesor Madya Dr. Malina Osman. Jadi mungkin boleh kita hubungi Profesor Madya sekarang ini, yang merupakan pakar perubatan kesihatan awam di Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat ya?
Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Prof, ini kita nak cakap tentang isu kesihatan lah. Apabila titah tuanku telah pun kita ketahui lah tidak melaksanakan darurat untuk memerangi ancaman wabak COVID-19 di negara ini, itu menjadi kriteria utama daripada titah tuanku. Jadi apakah Prof melihat bahawa ini merupakan satu langkah yang ataupun satu tindakan yang cukup bijak yang dilakukan oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong? Okey, kalau kita bandingkan keadaan kita berbanding dengan yang kedua dulu ya, keadaan sekarang ni bagi saya agak jauh lebih menggusakan ya. Betul. Dengan jumlah menghampiri 10,000 kes aktif ya. Secara umum kita menyambut baik ya titah ke bawah dulu Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda untuk mengelakkan berlakunya darurat secara keseluruhan. Bagi saya yang penting sekarang ni ialah kita mengambil jalan pertengahan yang mana dalam masa yang sama kita perlu menumpukan usaha untuk memulihkan ekonomi dan dalam masa yang sama juga kita memperkukuhkan lagi strategi pencegahan. Okey, saya nak dapat pandangan Prof. Ini pun satu isu yang dimainkan agak meluas jugalah di sana. Tadi pun saya dengar isu ini dibangkitkan dengan Ketua Pengarah Kesihatan sendiri. Hari ini saja setakat yang saya tahu adalah petang tadi total cases yang berlaku ialah 1,240. Ini merupakan jumlah yang tertinggi setakat ini bila kita cakap tentang penularan pandemik COVID-19 di negara kita. Tetapi ada pihak yang memainkan isu jumlah yang diumumkan oleh Kementerian Kesihatan setiap hari dalam di media masa, di TV dan sebagainya. Mereka mengatakan itu bukan betul sebenarnya. Itu hanyalah figures yang dicipta untuk menakut-nakutkan rakyat dan sebagainya. Komen sedikit tentang isu ini, Prof. Okey, saya sebelum pergi ke universiti saya sebenarnya berada dalam Kementerian Kesihatan ya. Saya arif bagaimana kementerian bekerja dalam mendapatkan data-data sebenar ya. Ia bukanlah tugas yang mudah dan pada saya tidak mungkin data tersebut dicipta. Kita perhatikan cara mana mereka bekerja daripada lapangan ya, mengutip data-data berkenaan dan dianalisa dan seterusnya, melaksanakan strategi atau polisi-polisi tertentu untuk mencegah lagi penularan. Ia bukan kerja main-main ya. Tapi adalah usaha serius untuk mengekang penularan di kalangan masyarakat. Satu lagi, kalau kita tadi pun saya bercakap dengan Tan Sri berkaitan dengan pembentangan bajet, iaitu Tan Sri Datuk Seri Dr. Nur Azlan Ghazali, pembentangan bajet 2021 yang akan dilaksanakan nanti insya-Allah bulan depan di Parlimen. Kita ingin melihat apakah mungkin satu peruntukan yang lebih besar sebenarnya terpaksa diberikan kepada Kementerian Kesihatan, terutamanya apabila negara sekarang ini sedang menghadapi peperangan menentang COVID-19 ini. Ya, betul. Kita harapkan begitu juga ya. Disebabkan oleh kita belum pasti lagi bila ya wabak berakhir. Dan dalam masa yang sama kita juga menghadapi juga penyakit-penyakit yang lain yang perlu dirawat kan. Dan dengan keadaan di Sabah terutamanya yang kita masih belum pasti, masih memerlukan pelbagai logistik dan juga sumber manusia. Saya pastilah memang kita memerlukan lebih banyak peruntukan dalam bajet yang bakal ditentangkan ini. Dan pandangan Prof sendirilah tentang frontliners, itu pun sesuatu yang menarik jugalah. Disebabkan oleh berlakunya peningkatan COVID-19 ini, tugas dan tanggungjawab frontliners menjadi semakin mencabar dan malah kalau kita lihat di Sabah, mereka memerlukan bantuan ataupun pekerja-pekerja sambilan sebenarnya sekarang ini untuk menjadi frontliners di Sabah. Jadi apakah nasihat dan juga pandangan Prof dalam soal ini supaya rakyat memahami bahawa apa yang kita hadapi sekarang ini bukanlah satu perkara yang mudah. Apa yang kita hadapi sekarang ini ialah musuh yang tak kelihatan tetapi amat berbahaya. Okey, kalau kita perhatikanlah sejak daripada bulan Mac hingga sekarang bulan Oktober kita hampir 9 bulan bergelut dalam satu keadaan yang sangat mencemaskan ya. Pergelutan kita sekarang ni adalah menghadapi satu wabak yang masih kita tak pasti bagaimana keadaan dalam tempoh bulan atau setahun yang akan datang. Jadi tumpuan kita pada masa ini untuk seluruh rakyat dan negara adalah untuk menghadapi wabak ini. Keutamaannya disebabkan oleh impaknya secara langsung terhadap ekonomi. Dan kita tahu bahawa konsep konteks pencegahan memerlukan 3 pihak yang utama. Yang pertama ialah
penguatkuasaan dia dari segi polisi negara. Yang kedua, sistem kesihatan kita secara umum, dan yang ketiga ialah penerimaan masyarakat. Jadi ketiga-tiganya menjanjikan kesinambungan, pencegahan ataupun polisi yang bakal dilaksanakan. Sekiranya terdapat kepincangan salah satu, ia akan membuka kepada berleluasanya kemungkinan untuk menghadapi gelombang demi gelombang yang kita harap dapat dielakkan. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Madya, Dr. Malina Osman, kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini, dan satu sumbangan yang cukup penting sebenarnya telah pun dilakukan oleh Prof, dan insya-Allah mungkin rakyat Malaysia yang sedang menghadapi COVID-19 ini juga mungkin mendapat sesuatu yang berguna. Baik, kita ambil satu lagi panggilan yang sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Faiz dari Gombak sudah pun ada di talian kita. Assalamualaikum Faiz. Halo Faiz. Pertamanya Assalamualaikum kepada Syam dan juga Tuan. Jadi soalan saya ringkas sahaja. Baru-baru ni ada viral lah satu kiriman Twitter daripada Tan Sri A.S. Jatim sendiri yang mana ianya mengatakan mengenai perkara 41A ketika mana keputusan YDPA itu dicatatkan sebagai bercanggah dengan nasihat Jemaah Menteri. Soalan saya bukannya untuk politik apa-apa, tapi just untuk mendapatkan pandangan daripada Dr. Syah Melayu mengenai perkara 150 Klaus 8A yang ada mengatakan bahawasanya keputusan YDPA adalah final dan tidak boleh dibawa ke mahkamah. Jadi adakah ini peruntukan yang secara konklusifnya melindungi ataupun mentamatkan sebarang keputusan yang YDPA buat dalam konteks pengisytiharan darurat yang sejak-menjak ni dibincangkan. Baik, terima kasih banyak-banyak Faiz dari Gombak. Memang kita pun menjangkakan bahawa soalan itu akan dibangkitkan. Jadi mungkin kita dapat pencerahan sedikit daripada Prof. Saya dah sebut tadi sikit sebanyak saya ringkas sajalah untuk menjawab. Terima kasih saudara Faiz pertama, perkara 40 dalam fasal 1 dan fasal 1A itu mensyaratkan apa jua tindakan yang di-Pertuan Agong atau fungsi yang di-Pertuan Agong dalam perlembagaan dan undang-undang, baginda hendaklah bertindak atas nasihat. Sekiranya ada requirement itu, baginda ditambah lagi pada tahun 1994 itu untuk mengukuhkan bahawa baginda hendaklah bertindak atas nasihat. Tapi pada masa yang sama, pada tahun 1981 dan 1983 tu dipinda perkara 150 seperti yang saya ceritakan tadi, bahawa 150 itu diberikan satu pengiktirafan yang sangat besar kepada kuasa yang di-Pertuan Agong untuk mengisytiharkan darurat dalam konteks berpuas hati tadi. Apabila baginda berpuas hati, saya ulang yang saya dah cakap tadi lah, baginda berpuas hati, baginda hendaklah boleh membuat proklamasi, dan apa yang baginda putuskan itu tidak boleh dibawa ke mahkamah. Dalam bahasa undang-undang, saya fikir Faiz pun pelajar undang-undang agaknya baca perkara itu, dan ia menggunakan istilah non-justiciable. Apa yang diputuskan oleh yang di-Pertuan Agong itu non-justiciable, maknanya tak boleh bawa ke mahkamah. Tapi ini adalah berdasarkan perkara berpuas hati untuk membuat proklamasi. Boleh tak kita gunakan dalam konteks undang-undang agak teknikal lah. Maknanya perkara 150 tu kata Agong berpuas hati. Dan kata sekiranya baginda berpuas hati, kita tak boleh persoalkan dia dalam mahkamah. Jadi sekarang ni Agong tidak berpuas hati dengan nasihat Jemaah Menteri. Sehingga pada tu dalam perutusan tu baginda menyatakan bahawa untuk masa ini saya guna ayat saya je lah. Pada ketika ini telah diteliti semua, baginda berdapati belum perlu lagi buat emergency atau darurat ini. Itu berpuas hati bahawa tidak perlu lagi buat darurat. Jadi secara implikasinya, adakah perkara 150 dalam fasal 8 itu juga terpakai ke atas sekiranya baginda belum lagi berpuas hati? Adakah itu boleh dipersoalkan di mahkamah oleh pihak yang menyatakan baginda haruslah bertindak atas nasihat? Ini tak ada keputusan mahkamah. Jadi saya bagi tadi pandangan saya je lah. Persoalan saya ialah
mesti ada sesuatu. Kenapa dibuat perkara 8 150 dalam fasa 8 tu? Maknanya memperluaskan kuasa baginda supaya tidak diperkotak-katikkan, tidak dibawa ke mahkamah, sebab baginda dah berpuas hati. Itulah, di sini saya pun tak boleh nak bagi jawapan adakah 40 dalam fasa 1 atau 1A itu yang terpakai, adakah interpretasi kepada 150 dalam fasa 1 dan fasa 8 itu terpakai. Jadi kita perlukan pandangan, sebab dia perlembagaan dan tafsiran. Tapi jadi dia terbuka kepada tafsiran. Itulah saya kata tadi kan, kita terbuka menerima tafsiran, tidak ada orang salah, tidak ada orang yang betul. Sebab yang paling kuasa untuk membuat keputusan ialah mahkamah. Bukanlah saya kata kita perlu bincangkan mahkamah ini, tapi dalam keadaan semasa ini kita tumpukan kepada perkara lain yang lebih penting, seperti yang kita bincangkan tadi. Agak menggerunkan apa yang Prof. Madya sebut tadi ialah bagaimana penularan itu, bagaimana kesannya dan kemungkinan-kemungkinan yang tidak ketentuan. Yang Tan Sri menyebut tentang bajet dan sebagainya. Itu pada saya itu isu-isu yang penting, yang perlu kita tumpukan perhatian sebenarnya. Baik, kita akan berehat sekali lagi, tapi sebelum kita berehat, kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian kita. Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan sudah pun bersiap sedia sekarang ini. Assalamualaikum Encik Abdullah. Waalaikumsalam. Kami dan juga Prof. Ada dua perkara lah minta Prof pencerahan daripada Prof. Sekiranya ini usul yang dibawa oleh ahli parlimen di Dewan Rakyat untuk undi tak percaya, undi percaya lah, macam-macam. Jadi sekiranya minta lah speaker ketengahkan, jangan disekatkan. Kalau sekiranya disekatkan, mereka boleh undi masa bajet tu nanti. Jadi serupa juga jalannya. Bagi malu kalau sekiranya masa bajet. Elok diawalkan sebelum bajet. Dan lagi satu ialah, ini saya rasa rapuh sikit ni. Kerjaan sekarang ni rapuh. Dan kerana pembangkang pun kuat. Jadi perkara ni akan susulannya akan tidak akan selesai. Apa pandangan Prof? Terima kasih. Okey, terima kasih banyak-banyak Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan. Sebelum kita berehat, apa kata kalau kita tinjau semula sekarang ni apa yang berlaku di Menara Dato' On di World Trade Center Kuala Lumpur untuk mengikuti perkembangan terkini Majlis Tertinggi UMNO yang sedang bermesyuarat sekarang ini. Jadi rakan kita saudara Azri sudah pun bersiap sedia sekarang ini untuk memberi laporan terkini. Silakan Azri. Kau pusing kompen Boleh tak baik? Pulang. Okey, terima kasih Syarkawi. Saya kini masih lagi berada di lobi Menara Dato' On dan kita semua para media sedang menantikan mesyuarat yang sedang berlangsung ketika ini oleh Majlis Kerja Tertinggi UMNO, dan mesyuarat difahamkan bermula kira-kira pukul 8 malam tadi, dan intipati ataupun butiran mesyuarat masih lagi menjadi teka-teki dan juga samar-samar bagi kesemua para media. Dan apa yang diketahui menerusi mesyuarat bersama ahli Parlimen UMNO siang tadi bahawa Hala 7 dan juga kepimpinan UMNO itu sendiri berada di dalam Perikatan Nasional dan juga mengenai kebimbangan rakyat dan juga isu-isu yang berkaitan dengan rakyat, kesan daripada pandemik COVID-19. Dan seperti yang kita semua tahu bahawa Seri Paduka Baginda semalam telah bertitah bahawa tiada keperluan buat masa ini untuk menggunakan ordinan perkara Perlembagaan 150 iaitu darurat. Namun bagi undang-undang untuk pelaksanaan belanjawan 2021 perlu diteruskan kerana ia merupakan antara intipati penting dan juga mencakupi keseluruh dan juga nasib dan hidup rakyat. Dan apa yang saya difahamkan bahawa kebanyakan para penganalisis ekonomi dan juga ahli-ahli ekonomi turut berpendapat bahawa belanjawan 2021 merupakan antara belanjawan yang paling kritikal dan terpenting kerana ia menentukan ataupun mencorakkan sendiri ekonomi dan juga perjalanan aktiviti ekonomi negara pada tahun 2021 susulan daripada pandemik COVID-19. Dan seperti kita semua tahu bahawa kesan COVID-19 ini amat besar khususnya kepada rakyat, bukan sahaja negara, malah ke seluruh negara-negara di seluruh dunia
sebenarnya, dan difahamkan bahawa kesemua perbincangan malam ini mungkin akan tertumpu ataupun terarah selain daripada hala tuju parti itu sendiri, tetapi juga kepada kepentingan rakyat, iaitu mencakumi peruntukan di dalam Belanjawan 2021 yang akan dibentangkan bulan hadapan, dijadualkan pada 6 November hari Jumaat di Parlimen, dan ia merupakan antara topik penting dan mungkin menjadi isu yang dibincangkan dalam mesyuarat kerja tertinggi malam ini. Dan Syarkawi, saya difahamkan bahawa mesyuarat malam ini juga akan membincangkan mengenai teka-teki ataupun pandangan berbeza daripada kedua ahli parlimen UMNO itu sendiri. Ada yang mengatakan bahawa mungkin saya boleh imbas semula laporan yang telah disediakan oleh portal-portal ataupun berita-berita hari ini, bahawa ada antara ahli parlimen UMNO sendiri berpendapat bahawa perlu menyokong Datuk Seri Anwar, dan ada yang menyangkal ataupun tidak bersetuju dengan idea tersebut, penggabungan tersebut, dan mungkin itu menjadi antara topik perbincangan ataupun mesyuarat malam ini, Syarkawi. Dan kita masih lagi menantikan apakah intipati mesyuarat malam ini, dan saya difahamkan sidang media oleh Presiden UMNO sendiri, iaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, masih lagi tidak diketahui akan ada ataupun tidak malam ini, tapi kita akan menantikan apakah mungkin input yang dibincangkan pada malam nanti mungkin boleh dikongsikan ke semua bersama dengan pengamal media hari ini. Dan saya kira itu saja yang mungkin dapat saya kongsikan buat masa ini. Kita kembali ke studio bersama Syarkawi. Okey, terima kasih banyak-banyak Azri. Jadi teruskanlah tugas anda di sana, kerana kami juga sebenarnya ingin mengetahui apa yang keputusan yang akan dibuat nanti melalui mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO yang sedang bermesyuarat sekarang ini. Kerana itu juga mungkin akan memberikan impak ataupun kesan kepada kedudukan politik semasa kini. Tapi kita tunggulah apa keputusannya nanti. Baik, kembali semula kepada Prof. Dr. Syam Rahayu. Tadi persoalan yang dibangkitkan oleh Abdullah Osman, soalan pertama, dan juga ada dua soalan. Jadi mungkin feedback daripada Prof sendiri. Saya rangkumlah kedua soalan itu. Sebenarnya dah banyak kita bercakap tentang undi percaya, undi tidak percaya ni. Tapi terima kasih kepada Cik Abdullah lah. Dan ini mungkin ramai yang sentiasa nak dengar pasal ni. Saya kata macam ni lah. Bila kita bergerak dalam sebuah negara demokrasi, biarkan demokrasi itu berlaku. Dan demokrasi itu juga ada aturan undang-undangnya. Kalaulah ni tafsiran juga lagi sekali berkaitan dengan aturan mesyuarat. Aturan mesyuarat ini adalah kita panggil standing orders, peraturan-peraturan mesyuarat Majlis Dewan Rakyat. Majlis Dewan Rakyat ni menyatakan bahawa dalam perkara peraturan 15 ia adalah satu peraturan yang dibuat bawah perkara 62 Perlembagaan Persekutuan, yang mana menyatakan parlimen itu boleh membuat tata caranya sendiri. Maksudnya parlimen ini bebas, satu institusi yang independen. Kita jangan anggap parlimen ini orang kerajaan dan sebagainya. Dalam sebuah negara demokrasi, parlimen itu adalah suatu institusi yang bebas. Sebab itu legislature dia sebahagian daripada institusi yang membentuk kerajaan. Tapi dia bukan dikawal oleh kerajaan semasa. Itu kita kena perlu ingat, dan ini juga institusi perlembagaan ini juga harus menjadi begitu. Tapi kita ada peraturan. Bila peraturan itu menyatakan bahawa peraturan 15 menyatakan bahawa urusan-urusan kerajaan itu didahulukan. Baik. Perkara 14 peraturan 14 dalam kurungan 2 dia menyatakan bahawa sekiranya ada seorang menteri bangkit dan mahu untuk meminda aturan mesyuarat itu, dan cadangan menteri itu tidak boleh dibahas, tidak boleh dibahas. Jadi bolehlah terpinda agenda itu. Ada juga orang menggunakan peraturan 99, peraturan 100 daripada standing order itu. Perkara 99 itu menyatakan adalah kuasa speaker untuk menukar, untuk membuat sesuatu keputusan mengenai tafsiran kepada standing order itu. Jadi beginilah berpuncanya berbeza-beza tafsiran begitu. Jadi speaker telah yang di-Pertua Dewan telah menjawab pada yang ni surat yang tersebar tu kan, yang menyatakan bahawa beliau menggunakan fasal peraturan 15 dan perkara 14(2). Peraturan 14 dalam fasal 2. Jadi masih lagi berbahaslah apakah undang-undang peraturan mana yang perlu dipakai. Tapi itulah kita kata undang-undang manusia ni kan, dia macam tertakluk kepada perubahan. Bahkan tafsiran kalau kita orang Islam kita baca
baca Al-Quran kan. Tafsiran Al-Quran berbeza-beza, tafsiran undang-undang pun berbeza-beza juga. Jadi kita, pada saya lah, perbezaan itu the more the merrier. Janganlah kita menyalah-nyalahkan orang mentafsir itu ini kan. Tapi berasaskan kepada peruntukan undang-undang, semua orang boleh mentafsir. Terutamanya orang yang pakar dalam bidang tu lah kan. Jadi di sini kalaulah nak lepas undi tidak percaya dulu ke, nak bentang bajet dulu ke, dia bergantung kepada standing order dalam parlimen tu. Apa yang difikirkan perlu, adakah bajet lebih penting atau undi tidak percaya itu lebih penting. Jadi orang ada perbezaan pendapat. Kita kena ingat juga, ada juga usul undi percaya yang dimasukkan dalam dewan itu. Jadi sekiranya masukkan undi tidak percaya, perlu juga masuk undi tidak percaya dan undi percaya tu. Jadi kita, pada saya lah, dalam konteks ini juga, seperti juga raja berperlembagaan, kita hendaklah serahkan letakkan satu kepercayaan. Masalah kita sekarang ini adalah kita ada krisis kepercayaan. Tidak percaya kepada parlimen, tidak percaya kepada yang di-Pertuan Agong, tidak percaya kepada kerajaan. Jadi macam krisis yang dalam, jadi itu yang menggagalkan sistem demokrasi sebenarnya. Kalau kita dah ada yang menyatakan tidak mahu, kalau yang mengatakan tidak mahu ikut titah perintah tuanku, mengikut perutusan itu sudah krisis tidak percaya kepada ketelitian, kebijaksanaan, kedudukan ketua utama negara itu sendiri. Jadi bila kita ada krisis hilang kepercayaan ni, masing-masing sebenarnya kita tidak terbuka hati tu, dan kita sebagai masyarakat Malaysia, saya percaya ini adalah satu fenomena dalam masyarakat. Macam mana kita menangani suatu perkara itu. Jadi saya, kalau balik kepada isu ini, kalau undi tidak percaya itu kalah, maksudnya dia undi percaya, kan? Jadi kalaulah bajet itu lulus, maknanya dia ada kepercayaan. Mungkin konsep kerajaan minoriti ni boleh terpakailah dalam keadaan ini, kan? Kita melihat daripada apa yang dititah oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sendiri, kesedaran kebimbangan yang dilontarkan oleh yang dititahkan oleh Baginda sendiri tentang keadaan COVID-19, tentang keadaan ekonomi negara, itu yang harus ditumpukan. Hentikanlah politik yang keterlaluan dan sebagainya. Dan tadi pun Abdullah Osman menyebut tentang kerajaan ada sekarang ini dianggap sebagai kerajaan yang rapuh. Dan kita lihat ke depan sekarang ni seperti apa yang sedang dibincangkan mungkin di Majlis Tertinggi UMNO sekarang ini. Mungkin mereka akan mengambil keputusan. Ini bukan sesuatu yang mengejutkan kalau kata mereka okey, kami tak nak sokong Perikatan Nasional, kami tarik diri dari sokongan kami kepada Perikatan Nasional. Bagaimana dengan PAS yang bersama-sama dengan UMNO dalam MN itu sendiri, Muafakat Nasional itu sendiri. Jadi terlalu banyak polemik mainan politik. Kalaulah kata BN keseluruhannya tidak menyokong PN, apakah PN akan runtuh dan apa akan berlaku? Dia bergantung pada jumlah lah, kita katakan. Jumlah sekarang ni dalam perundangan kita menyatakan seseorang yang mempunyai kepercayaan majoriti. Pada hemat Baginda, yang seseorang yang mungkin mempunyai kepercayaan majoriti. Kalaulah nanti dihitung menteri-menteri parliamentarians, ahli dewan ni yang menyokong dan tidak menyokong Perdana Menteri, tiba-tiba dijadikan yang ni bila dah keluar, dan saya pun tak ingat sangat parti-parti yang masuk dalam. Jadi nak katanya yang paling penting yang saya faham ialah sekiranya kurang daripada majoriti itu, maka telah hilang kepercayaan majoriti lah. Jadi tindakan seterusnya ialah, ni saya bagi pilihan yang sangat sukar sebenarnya. Mari kita teliti lah untuk rakyat Malaysia semua, kan. Sekiranya Perdana Menteri hilang kepercayaan majoriti, dia akan pergi kepada peruntukan dalam perkara 43 dalam fasa 4. Yang di-Pertuan Perdana Menteri akan menghadap Yang di-Pertuan Agong, maklumkan Baginda beliau telah hilang kepercayaan majoriti. Jadi Baginda boleh Perdana Menteri boleh meletak jawatan. Sekiranya Perdana Menteri meletak jawatan, seorang Perdana Menteri baru perlu dilantik. Jadi perlulah berulang lagi peristiwa itu mengikut perundangan dalam perkara 40 dalam pasal 2 itu. Undang-undang sudah ada untuk menangani isu itu. Cuma dalam keadaan semasa sesuai atau tidak je kita nak terima undang-undang tu. Kalau Perdana Menteri mohon atau minta pada Agong, beliau kata minta untuk bubarkan Dewan. Sebab tu dalam perkara 43 dalam fasa 4. Yang di-Pertuan Agong pula ada kuasa untuk
bubar ataupun tidak bubar Dewan. Jadi kalau baginda tidak bubar, baginda kena lantik seorang Perdana Menteri baru. Dia akan mengambil masa. Saya sebut seorang Perdana Menteri macam kerajaan ini, kita bila tidak yakin tentang macam kata rapuh ke kuat ke, ya. Bahkan kalau ada pilihan raya pun ia mungkin menjadi rapuh juga. Jadi kita kena bersedia dengan eventualities itu, keadaan-keadaan yang kita luar jangka semua kan. Jadi kalaulah diminta bubar, dan contoh tuanku ada hak untuk tidak bubar, melantik Perdana Menteri baru. Perdana Menteri baru akan melantik Jemaah Menteri baru. Dia akan mengambil masa 3 atau 4 bulan untuk disesuaikan. Saya bagi 5 bulan. Ini observation saya, ya. Saya mungkin salah, tapi pada saya 5 bulan lah untuk penyesuaian Jemaah Menteri itu dengan kementerian masing-masing. Tapi ini dalam keadaan COVID. Kita bimbang yang apa doktor tadi sebut. Sekiranya bubar Dewan, adakah kita bersedia untuk pilihan raya? Sekiranya kita tidak bersedia, maknanya SPR boleh menyediakan SOP untuk pilihan raya. Adakah ini boleh diterima oleh rakyat? Ini saya lontar je, saya tak tahu. Tapi ini lontar dari possible sebab peruntukan undang-undang tu ada, dan itulah kemungkinan yang akan berlaku. Jadi kita pergi pada pilihan raya. Apakah COVID ini boleh dikawal sekiranya kita ada pilihan raya? Sebenarnya rata-rata saya baca dalam internet, ramai netizen tak mahu pilihan raya. Ramai rakyat tak mahu pilihan raya. Jadi kalau tak ada pilihan raya, apa pilihan yang kita ada lagi sekiranya kita bubar Dewan? Itulah pilihan-pilihan. Saya tak tahu. Marilah kita orang Malaysia semua melihat kemungkinan itu. Menarik. Kita di penghujung sebenarnya Profesor Dr. Syam Rahayu. Saya berkongsi banyak pandangan dan juga pendapat daripada anda dan juga tetamu-tetamu yang lain. Tetapi yang membimbangkan kita, paling membimbangkan hari ini ialah jumlah peningkatan COVID-19 itu. Saya dah sebut tadi. Hari ini saja 1,240 itu yang kita tahu hari ini, setakat ini, dengan 7 kematian yang dicatatkan. Jadi benarlah kalau kebimbangan itu dirasai oleh Seri Paduka Baginda Yang Bertuan Agong. Bayangkanlah kenapa kita tidak respon kepada apa yang dimohon, apa yang diminta, apa yang dititah oleh Tuanku sendiri, supaya rakyat kita bersatu padu. Dan sesungguhnya lah cukup-cukuplah kita bermain dengan politik, dan cubalah kita tumpukan perhatian kita sekarang ni sama-sama untuk berjuang menentang COVID-19 dan juga mempanel semula ekonomi kita yang mungkin begitu terkesan dengan COVID-19 ini. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini, dan tentunya Ruang Bicara akan terus bercakap tentang isu-isu seperti ini dari masa ke semasa. Jumpa lagi. Assalamualaikum.